Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Muwafiq Masbuq. Setelah beberapa kali masuklah kita bab Muwafiq Masbuq. Mukaddimah dia 8 muka surat. Masuk muka surat ke 9. Mukaddimah 8 muka surat. Panjang mukaddimah dia. Masuklah kita bab Muwafiq Masbuq. Penting ni. Bab yang pertama ni penting ni. Terlepas bab yang pertama ni tak faham yang ini, yang belakang semua tak faham. Kerana ada silap faham dalam masyarakat kita berkaitan dengan Muwafiq Masbuq ni. Ada silap faham. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muwafiq Masbuq tu muka surat 9 lah maknanya. Muka surat 9. Rumi dengan Jawi sama. Sama tak? Sama kan? Lain sikit kalau luaran, tapi dalam tu saya rasa sama. Muwafiq Masbuq. Di dalam sembahyang berjemaah, sama ada berjemaah kerana menunaikan sembahyang yang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, atau kerana solat-solat sunat dengan berjemaah seperti sembahyang sunat tarawih. Dia bagi contoh solat sunat tarawih. Bukan tarawih je lah, tarawih, solat raya, pergi solat sunat. Yang lain-lain yang kita buat lah. Ketika nak solat tu kan, ketika nak solat, makna solat fardu dengan solat sunat sama hukumnya. Bab Muwafiq Masbuq ni sama. Okay. Bagi seorang makmum, sebab bila kata Muwafiq Masbuq, dia tak ada kat imam, dia ada kat makmum. Sebenarnya ada keadaan dia panggil Imam Masbuq. Pernah dengar Imam Masbuq? Imam Masbuq, kita tahu Masbuq ni lambat, masuk lambat. Makmum Masbuq, logik lah makmum masuk lambat. Ini imam ada? InsyaAllah kita akan, nanti saya hutang dulu yang tu. Nanti tanya balik. Setelah dah sampai tengah-tengah, dah faham Muwafiq Masbuq ni apa, baru tanya balik. Itu Ustaz kata ada Imam Masbuq. Kalau tak tanya, tak beritahu. Saya pun lupa kat. Sebab sekarang kena faham dulu Muwafiq Masbuq tu apa, baru boleh faham yang tu. Jadi saya rasa dalam bulan depan, lepas pilihan raya kot, baru masuk buat tengah-tengah. Masa tu baru tanya. Okay. Macam mana Imam Masbuq, ada satu keadaan. Tapi secara umumnya kita kata gini. Secara umumnya bila kata Muwafiq Masbuq, makmum, imam tak ada. Okay. Bagi seorang makmum, semasa berjemaah dengan imamnya, masa dia jadi makmum, ia mesti berada dalam salah satu daripada dua keadaan. Dua je makmum ni. Dalam kitab yang besar sikit, yang tebal sikit, dia kata 3. Sama ada dia menjadi seorang muwafiq, dalam Quran tu bersama. Itu sekadar terjemahan aja. Dengan imamnya, maksudnya dia bersama imam, dia muwafiq dengan imam.
Dia belum syarah lagi ni. Ni baru secara terjemahan. Atau masbuk, didahului oleh imamnya. Masbuk ni maksudnya makmum duduk belakang, imam duduk depan. Duduk tu bukan kedudukan, ditinggalkan. Bila imam ke depan, makmum kena tinggal. Namanya makmum tu masbuk lah. Secara terjemahan dulu. Kalau imam dengan makmum tu sama-sama, dia panggil muafiq. Maknanya dalam seseorang yang menjadi makmum, dia mesti salah satu daripada tiga. Kenapa tiga? Saya tambah satu lagi lah. Kitab besar dia kata tiga. Istilah dia panggil muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Beza sikit-sikit aja. Muwafaqah, musabaqah, macam musabaqah Quran tu, musabaqah, musawaqah. Jadi muwafaqah, satu lagi musawaqah. Kan dekat lah tu. Muwafaqah, muwafaqah, musawaqah. Satu lagi musabaqah. Boleh tak? Satu. Muwafaqah, muwafakat. Musabaqah. Macam musabaqah Quran tu lah. Okay, istilah bunyi tu. Dan satu lagi musawaqah. Tu ada tiga. Muwafaqah, imam mendahului makmum. Itu maksud muwafaqah. Itulah muwafakat. Imam mendahului makmum. Atau terbalik, makmum kejar imam. Makmum lambat daripada imam. Imam cepat daripada makmum. Sama lah. Imam cepat daripada makmum, makmum lambat daripada imam. Sama je. Okay. Dia panggil muwafaqah. Betul, muwafakat. Imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Namanya muwafakat kan? Bermuwafakat imam dan makmum. Okay. Muwafaqah. Satu lagi, musabaqah. Musabaqah ni macam kejar-kejar. Sebab dia kata musabaqah Quran. Berlumba-lumba baca Quran. Itu musabaqah tu. Berlumba-lumba apa? Berlumba nak sedap, berlumba nak berlagu dan sebagainya. Akhir sekali, menakyah siapa yang menang. Macam lumba lagi lah. Jadi, musabaqah Quran ni sebenarnya lumba Quran lah. Kita sebut, kita faham tak maksud apa? Musabaqah Al-Quran. Kalau tilawah Quran, sama juga kadang-kadang kita panggil tilawah Al-Quran. Bacaan tilawah. Cuma musabaqah tu. Kita kata pertandingan. Boleh lah. Tapi dia jadi kontroversi pula. Boleh ke Quran ni dipertandingkan? Panjang pula cerita. Jadi musabaqah ni macam tu lah. Macam pertandingan, macam berlumba-lumba untuk baca Quran. Musabaqah. Jadi musabaqah maksudnya makmum mendahului imam. Dalam masalah ni musabaqah dengan maksud makmum. Sebab bila sebut makmum je, dia terbagi bertiga kan. Satu, makmum ikut imam. Imam dulu, makmum lambat sikit. Imam ke depan, makmum lambat sikit. Okey. Itu muwafaqah dia panggil. Muwafakat makmum dan imam. Satu lagi musabaqah. Makmum lebih cepat daripada imam. Boleh terjadi kan? Masalah terjadi batal tak batal, masalah terjadi makruh batal luput pahala jemaah tu masalah lain. Masalahnya yang terjadi dalam solat jemaah ada tiga. Satu, imam dulu, makmum lambat sikit. Makmum ketinggalan sikit. Yang kedua, imam terkedepan. Boleh jadi. Sama ada sengaja, tu cerita lain. Satu rukun terlebih cepat daripada imam, tu masalah lain. Dua rukun cepat daripada imam. Oh, teruk sungguh tu makmum ni. Makmum ni mesti nak jadi imam. Sebab tu dia cepat daripada imam sampai dua rukun. Itu masalah lain. Batal tak batal tu masalah lain. Nak cerita berlaku begitu. Sama ada dia sengaja buat macam tu, itu masalah lain. Ataupun tak sengaja buat macam tu, boleh jadi juga. Makmum masbuk belakang tu Allahu Akbar, dia khusyuk tutup mata, dia Allahu Akbar rukuk. Alamak, imam tak rukuk lagi. Rupanya makmum belakang yang Allahu Akbar. Boleh jadi macam-macam. Jadi makmum mendahului imam namanya musabaqah. Satu lagi dia panggil musawaqah. Makmum serentak dengan imam. Musawaqah. Musawaqah. Ini makmum serentak dengan imam. Ini pada mazhab Syafi'i luput pahala jemaah makruh. Pada mazhab Syafi'i serentak. Pada mazhab Hanafi pahala besar. Lagi dekat dengan imam lagi besar. Mazhab Hanafi. Kalau kita tengok orang Pakistan, orang India yang tu, orang Bangladesh, dia macam nak kejar imam tu. Cepat kita kata relax, bukannya boleh potong pun, bukannya boleh salam cepat pada imam pun, relax. Tapi dia kejar sebab bagi mereka mazhab Hanafi sunat apabila sedekat dengan imam atau serentak dengan imam. Yang tak boleh lebih cepat aja daripada imam. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i macam tu makruh. Sebab tunggu imam pergi dululah baru pergi. Tu orang nak mengikut.
Kan mengikut kan. Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Dah ikut, buat ikut lah. Bila ikut, biarlah imam pergi dulu. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi kata tidak. Lagi dekat, lagi afdal, lagi besar pahala. Ikut. Tapi nak kontrol tu payah tu. Kadang nak terlepas break. Kan payah. Kan? Jadi ada 3 lah. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Dan perbahasan kita muwafiq masbuk dia ada sedikit perbezaan, iaitu dia kata kat sini dalam sembahyang, dalam makmum ni, jadi makmum ni dia ada muwafiq, kadang-kadang jadi masbuk. Muwafiq ni kalau ikut bahasa muwafakat lah. Muwafiq tu muwafakat lah. Yang muwafaqah tadi muwafiq lah tu, muwafakat dengan imam. Tapi muwafakat dengan imam dalam masalah sembahyang jadi makmum bukan muwafakat serentak, bukan. Muwafakat tu maksud imam buat, dia buat. Imam buat, dia buat. Itu maksud muwafakat. Sebab muwafakat boleh juga membawa maksud serentak. Kita sama-sama bermuwafakat sembahyang, sama-sama. Boleh jadi juga maksud itu. Tapi bukan maksud itu dalam solat jemaah. Maksud muwafiq ataupun musawaqah tadi, muwafiq tadi, maksud dia adalah imam pergi dulu, makmum baru pergi selepas pada tu. Masbuk pula makmum mendahului imam atau makmum ketinggalan daripada imam. Bukan makmum mendahului, makmum ketinggalan. Imam mendahului makmum. Itu masbuk dalam masalah kita lah. Logik lah kan? Masbuk kan? Imam pergi dulu ataupun bukannya ni, makmum yang ketinggalan daripada imam. Boleh lagi cantik ayat tu. Boleh je nak bagi ayat imam pergi dulu baru makmum, tapi takut salah faham dengan muwafaqah tadi pula. Jadi kata gini, masbuk adalah makmum yang ketinggalan daripada imam, terlambat. Lambat berapa? 1 rukun, 2 rukun, itu nanti masalah lain. Masalahnya makmum yang lambat daripada imam namanya masbuk, makmum yang ketinggalan. Ini apa ni? Ini segi bahasa. Yang ini yang orang salah faham, sebab dia ambil dari segi bahasa. Dia ambil daripada segi bahasa, dia letak kepada hukum syarak. Sebab setiap istilah dia ada 2. Satu dia panggil lughatan, lughah, terjemahan, ataupun dari segi bahasa. Satu lagi syara'an ataupun istilah. Yang ni kita nak faham. Saya sebut banyak kali dah kan bab-bab ni kan. Ai musta'mal apa? Dah sebut rasa 18 kali dah kat sini. Ai musta'mal. Ai musta'mal dari segi bahasa, ai yang telah digunakan. Kan? Dari segi bahasa musta'mal telah digunakan. Dari segi syarak bukan telah digunakan. Apa? Solat dari segi bahasa doa. Masuk terbalik je. Solat terjemah doa. Selawat terjemah doa. Tapi solat dari segi syarak, sembahyang kita tu lah. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam, dan ada syarat-syarat yang tertentu. Itu bukan terjemahan solat. Memang pun itu terjemahan dari segi lughah, dari segi bahasa. Dari segi bahasa yang kata doa tadi tu. Tapi dari segi syarak maksudnya jauh daripada doa. Jauh tak? Solat maksud dari segi bahasa dan maksud dari segi syarak. Syarak istilah yang kita nak pakai ni, yang kita nak faham dari segi syarak. Jauh macam langit dengan bumi ya. Iyalah, solat doa. Solat dari segi bahasa. Solat dari segi yang kita nak kena faham dari segi syarak. Perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Jauh tu, macam tak ada kena-mengena. Ya. Sebab tu orang yang salat macam juga air musta'mal tadi. Air musta'mal yang telah digunakan. Syarak ni bukan maksud tu. Bukan air telah digunakan saja. Air yang telah digunakan bagi basuhan fardu. Sama ada mandi, sama ada wuduk, mandi wajib dan basuhan najis. Kali pertama. Apa benda tu? Tak mengaji, tak pernah dengar apa benda ni. Itulah air musta'mal. Tapi kalau kita ambil dari segi lughatan, lughah, letak dekat syarak, habis jahanam. Jahanam macam mana? Itu banyak kali dia cakap. Ni air ada. Air ni air mutlak. Celuk jari. Kucah. Air apa? Musta'mal. Tu. Kenapa silap gitu? Air ni mutlak. Musta'mal tu musta'mal bahasa. Kenapa duk main bahasa? Kita tanya hukum, bukan tanya bahasa. Ambil air ni air mutlak. Ambil jari, kucah gini. Air apa dari segi bahasa? Air musta'mal. Betul? Air apa dari segi syarak ni? Hukum dia air mutlak juga. Tapi dah celup jari, dah guna air mutlak, dah minum air mutlak. Dah ambil celup, dah ambil mandi letak kat atas kepala, siap tadah lagi. Air apa? Air mutlak. Mutlak lagi kan dah guna. Nampak? Dia tak boleh.
Otak tak boleh nak spread. Satu dari segi bahasa, satu dari segi syarak. Bila tanya hukum, bukan bahasa, syarak. Tapi kita ambil juga dari segi bahasa. Lepas tu, saya bagi contoh apa gitu? Tempayan besar, kalau ingat lagi lah, depan rumah. Lepas tu penuh air hujan. Air apa? Air mutlak. Budak datang, cucu datang, umur 7-8 tahun, masuk dalam tu. Mandi. Cucu orang bandar, tak pernah jumpa, masuk dalam tu. Tinggal kepala je gini. Lepas tu, toki dia tengok, Allah marah, angkat ke tepi. Air tu air apa? Musta'mal lagi, itu air mutlak. Nampak tak? Susahnya nak tukar. Macam mana nak tukar muafiq masbuk punya ni? Yang itu yang sangat basic pun payah nak tukar. Air itu adalah air mutlak. Air musta'mal hanya boleh jadi 3 perkara. 3 keadaan aja. Selain daripada 3 ni takkan boleh jadi air musta'mal. Yang pertama, basuhan wuduk kali pertama. Basuhan pertama yang rata tu, itu dia panggil musta'mal. Basuhan kedua, air yang tak ada tu mutlak lagi. Saya rasa saya cakap dah beribu-ribu kali, di beribu-ribu tempat. Di beribu-ribu live dah. Tapi tetap juga tak boleh nak ubah. Bukan salah. Kalau kita kata, faham, padah. Tapi bila nanti keluar nanti, sepak batu sikit, dia hilang balik benda ni. Dia memang gitu. Sebab dalam kepala kita ni, ada dari segi bahasa dan ada segi syarak, kita banyak guna bahasa dari segi bahasa. Tapi kita letak ke syarak. Jadi sebab apa kata air itu mutlak? Sebab masa bila budak tu mandi wajib dalam tu? 1. Sebab nak jadi musta'mal 3. Basuhan pertama wuduk, basuhan pertama mandi wajib, basuhan pertama najis hukmi. Nak cerita satu-satu panjang sejam pula. Jadi masa bila budak tu masuk dalam tu ambil wuduk. Budak tu kan main air. 1. Masa bila budak tu mandi wajib? Masa bila budak tu basuh najis? Tak ada 3-3 ni. Tak ada. Air tu kekal mutlak. Lepas tu ada dalam kepala, tak, kalau kat kaki dia tak ada najis, dia tu godok macam-macam, kencing basuh ke tidak, itu cerita lain. Mana kita tahu dia basuh kencing ke tidak ke? Itu masalah lain. Masalahnya seorang budak masuk ke dalam tempayan yang penuh. Air dalam tu tak sampai 2 kulah pun. Bila masuk, separuh hilang. Sebab air penuh, budak masuk, separuh hilang. Bila budak tu keluar, air tu kekal mutlak. Bukan susah pun. Air tu kekal mutlak. Sebab mutlak hanya 3 perkara. Kenapa jadi salah faham dan sangat payah untuk diubah? Kerana percampuran dari segi lurah terjemahan dengan syarak. Kita tak lama lagi nak memilih imam. Pelik tak bunyi? Kalau kita duduk main imam jadi semayang je. Imam saya sebut tadi, imam bahasa. Dari segi bahasa. Imam dari segi bahasa adalah ketua. Betul lah tak lama lagi nak milih. Apa? Bukan. Kita nak jadi imam. Imam apa? Masyarakat agama dah buat dah gitu. Imam dah lantik. Dia nampak? Rosak lah. Kita masukkan lain. Kita masukkan nak memilih imam. Imam tu ketua. Dari segi bahasa, masuk imam tu, imam semayang pun masuk imam, suami pun masuk imam, lantik pemimpin pun masuk imam. Semua imam. Itu dari segi bahasa. Bila kita kata dari segi bahasa dan kita campur dari segi syarak, rosak lah. Apa pula nak pilih imam? Imam dah ada. Nampak? Rosak. Begitulah dalam masalah muafiq masbuk. Ramai orang dia salah faham tentang bahasa tu, menyebabkan masbuk muafiq walaupun nampak sangat senang, tapi boleh kata majoriti salah faham. Kesalahfahaman. Jadi masbuk ni dari segi bahasa, makmum yang ketinggalan daripada imam. Kena tinggal. Makmum yang terlambat daripada imam. Itu nama masbuk dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa dulu. Sebab tu dia katakan sini, muafiq bersama, itu dari segi bahasa. Bukan yang kita nak faham, bukan yang itu. Dengan imamnya atau masbuk, didahului oleh imam. Imam cepat je, maknanya makmum tu masbuk. Kalau kita ambil dari segi bahasa je, macam mana? Dia tengah semayang, tiba-tiba dia imam takbir, dia takbir. Tiba-tiba imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam i'tidal, dia masbuk lah. Sebab kata masbuk adalah makmum yang lambat. Tak, itu bukan. Nampak? Lain pula. Tadi kata, nampak? Bahasa tu. Bahasa dan istilah, buang kejap. Bab dari segi bahasa tu, buang kejap. Yang kita nak faham dari segi hukum hakam, iaitu istilah ataupun syarak. Jadi kita akan masuk bab tu. Sebab ini adalah ta'arif, definisi yang paling penting. Hari ni silap, malam ni silap, lepas ni semua tak faham sampai ke sudah. Ni penting ni. Atau dengan lain perkataan,
bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat bersembahyang. Tengok perkataan lagi, istilah dari segi bahasa, sempat bersembahyang. Sempat. Apa benda sempat? Tengok kita baca dulu. Sempat bersembahyang bersama imamnya dari awal lagi. Kadang-kadang dia masuk berjemaah lewat, sedangkan imam sedang bersembahyang. Jangan faham lagi, ini bukan. Ini cerita je dulu. Ini dari segi cerita. Belum masuk lagi. Maknanya kalau kita faham sekarang, makmum kadang-kadang sempat bersembahyang bersama imam dari awal. Kadang-kadang dia masuk berjemaah lewat, sedangkan imamnya sedang bersembahyang. Sedang bersembahyang tu mungkin rakaat pertama, 2, 3, 4. Mana satu? Masalah kalau kita faham. Ini sekadar nak cerita, belum masuk lagi. Atau kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram. Jadi baru jelas sikit. Masa awal imam takbir, dia takbir. Tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab suatu hal. Kena tinggal dengan imam. Macam mana? Imam baca Fatihah, kita buat, dia bagi kaedah, contoh tak bagi kan. Kita buat contoh. Dia kata makmum niat berjemaah bersama imam, imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Bila tengah-tengah semayang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imam sebab satu hal. Hal tu dia tak sebut. Kita cari hal sendirilah. Apa macam mana? Tiba-tiba dia kena tinggal dengan imam. Ini bukan imam rukuk, aku malas rukuk lagi lah. Imam sujud, aku nak sujud sekejap lagi lah. Itu sengaja, itu bukan. Itu dia sengaja nak melambatkan. Ini dia kena tinggal dengan imam. Dan dia tak boleh. Dia kena tinggal dengan imam dan dia tak boleh nak pergi kat imam tu lagi. Tu maksud dia. Ni maksud dia. Bukannya dia sengaja. Okey, imam sujud, makmum i'tidal. Boleh tak makmum tak nak sujud? Boleh. Imam duduk di antara dua sujud, baru makmum nak sujud. Boleh tak? Boleh. Itu pun nama ketinggalan juga. Ini bukan cerita ni, tidak. Itu pun ketinggalan tu. Makruh tu, tapi tak apalah, ketinggalan. Imam sujud yang pertama, imam sujud yang kedua, dia masih lagi duduk di antara dua sujud. Boleh? Boleh. Imam dah sujud kedua. Boleh. Imam naik rakaat seterusnya, dia masih lagi duduk di antara dua sujud. Boleh. Boleh tu dengan maksud tak batal, dengan maksud tak batal dan dia buat begitu tu boleh, tidak membatalkan sembahyang. Walaupun dia baru duduk di antara dua sujud, imam dah naik rakaat seterusnya. Dan dia tu sengaja buat gitu. Dia lambat lah kan? Dia kena tinggal lah. Adakah dia masbuk? Bukan. Maksud ni, dia kata, dia sembahyang dengan imam, elok-elok. Tiba-tiba imam pergi ke depan, imam rukuk ke imam yang tidak, dia tak boleh rukuk. Sebab sesuatu hal. Bukan sengaja, dia tak boleh. Agak-agak sebab apa? Sebab Fatihah tak habis, apa lagi tu je lah. Mana ada sebab lain dah. Sebab makmum, jika Fatihah tak habis, dia kena habis ke tidak? Dia kena habiskan. Sebab dia kata, dia sembahyang awal lagi, iaitu imam takbir, dia takbir. Lepas tu lama dah baca surah apa semua, imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Dia kena tinggal dengan imam. Bukan dia sengaja nak tak, makmum ni bukan sengaja nak. Dia kena tinggal. Dan dia tak boleh ikut imam. Dan dia tak batal. Itu nama kena tinggal. Kena tinggal yang makmum tak boleh kejar imam. Imam dah ke depan dah. Imam dah i'tidal. Makmum ni tak boleh lagi rukuk. Apa lagi sebab? Sebab tak baca Fatihah. Kenapa dia tak baca Fatihah? Buatlah contoh apa-apa pun. Apa? Agak-agak kenapa tak baca Fatihah lagi? Sedangkan imam baca Fatihah, dia dengar. Imam baca surah, dia dengar lagi. Tapi tak bacalah. Imam rukuk. Apa jadi keadaan? Mungkin dia terlupa. Berangan. Macam-macam lah. Suara imam sedap sangat sampai terlupa nak baca Fatihah. Macam-macam. Tapi bukan sengaja. Macam-macam. Boleh jadi imam baca laju. Boleh? Baca surah pendek. Senapah pula tu. Kulhu. Macam tu. Yasin rukuk. Betul. Jadi bila begitu, imam dia waladdallin amin. Dia niat lepas amin tu baru nak rukuk. Sebab itu yang sunatnya. Tiba-tiba imam bismillah, Yasin, Allahu Akbar. Tadi sembahyang apa? Sembahyang maghrib baca apa? Yasin. Hebat. Yasin saja dia baca. Boleh dengan maksud imam boleh buat gitu dengan maksud tak batal, tak makruh pun. Cuma dari segi bab makmum huru-hara tu cerita lain. Keharmonian solat jemaah tu cerita lain. Okey. Jadi mungkin begitu. Mungkin makmum yang berangan, makmum yang tak sengaja
berangan ke apa ke, yang tak sengaja. Mungkin juga imam yang cepat. Mungkin juga, yalah, macam-macam boleh jadi. Jadi makmum tadi tak baca Fatihah lagi atau baru baca 1-2 ayat, sedangkan dia masuk daripada awal. Imam dah rukuk, dia tak boleh rukuk, itu nama masbuk. Secara umumnya begitulah nak bagi tahu. Dia tengah cerita ni, dia kata sebenarnya itu bukan masbuk, itu muafiq, tapi kita akan bahas nanti. Dia kata saya nak bahas, kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi, tetapi apabila sampai di pertengahan semayang, tak kisahlah bila-bila waktu mana-mana rakaat mana-mana sekalipun, makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab satu hal, ditinggal. Kadang-kadang bila makmum tu kena tinggal dengan imam, makmum tu berstatus muafiq, kadang-kadang berstatus masbuk. Makmum tadi sikit-sikit masuk. Oleh itu seseorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk dan kadang-kadang dia menjadi muafiq. Jika semasa dia menjadi seorang muafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Begitu juga manakala semasa dia menjadi seorang masbuk, kewajipan ke atasnya memelihara syarat dan peraturan seorang masbuk pula. Kalau tidak, batal. Jadi bila imam dah rukuk, tadi memang baca pendek atau makmum berangan apa tadi, imam dah rukuk, makmum baru baca Fatihah 1-2 ayat atau langsung tak baca, senang cerita tak habis. Kalau makmum ni muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Itu dia punya syarat. Dia akan sebut nanti syarat dia. Jika dia masbuk, dia tak boleh habiskan Fatihah, dia kena rukuk. Soalannya dia muafiq ke dia masbuk? Tengoklah takrif kita muafiq masbuk tu apa. Kalau takrif masbuk kita tu imam rukuk, dia masuk-masuk Allahu Akbar terus rukuk, tak payah baca apa-apa kan. Itu maksud dia masbuk, itu sahaja. Maka yang tadi dia muafiq ke masbuk? Dia muafiq. Kena tahulah. Kalau muafiq dia wajib baca Fatihah sampai habis. Imam tinggal pun tinggal lah. Kalau dia masbuk, dia kena rukuk supaya dapat rukuk dengan imam, dapat tamakninah untuk dapat rakaat. Kena tahu status dia tu. Jadi, sebelum kita masuk ta'arif muafiq masbuk lagi, ta'arif bawah tu, saya bawa keluar muafiq masbuk ni kepada 4. Kitab besar tulis 4 jenis yang orang bertukar. 4 jenis muafiq masbuk. Muafiq ada 2 jenis, masbuk ada 2 jenis. Pertama dia panggil muafiq solat. Satu lagi masbuk solat. Yang ketiga dia panggil muafiq rakaat. Satu lagi masbuk rakaat. Ada 4. Maksudnya muafiq ada 2 lah, muafiq rakaat, muafiq solat. Muafiq. Masbuk ada 2, masbuk rakaat, masbuk solat. Apa maksud masbuk solat? Masbuk solat maksudnya masbuk solat. Masbuk solat maksudnya makmum tadi berhutang rakaat. Dengan maksud imam salam, makmum kena tambah. Imam salam, makmum kena tambah rakaat. Maknanya dia panggil makmum ni masbuk solat. Tak, kalau kita faham masbuk tu, maksudnya imam siap dah, dia tak siap lagi, sebab tu kena tambah. Masbuk solat. Satu lagi dia panggil muafiq solat. Muafiq solat lawan dia lah. Imam salam, dia pun salam. Maka dia tak ada berhutang apa-apa. Sebab apa? Muafiq. Muafakat. Itu semua orang faham tak? Semua senang. Muafiq solat mudah je. Imam salam, dia salam, tak ada berhutang. Masbuk solat maksudnya imam salam, dia tak ada salam sebab dia berhutang. Dia masuk rakaat kedua, 3, 4. Apa sajalah, yang penting dia kena tambah rakaat. Namanya masbuk solat. Yang susah ni, yang ta'arif kat bawah nanti ni adalah muafiq rakaat dan masbuk rakaat. Muafiq rakaat dan masbuk rakaat ni, kalau tak mengaji muafiq masbuk, dia tak akan pernah jumpa benda ta'arif yang saya nak bagi lepas ni. Ta'arif apa benda? Ta'arif tiba-tiba pelik ni. Muafiq masbuk masuk gini ni, pelik. Sebab dia hanya faham masbuk solat saja. Dia tak faham masbuk rakaat. Sedangkan masbuk rakaat ni yang penting. Masbuk solat tak payah mengaji apa? Mengaji apa? Masuk rakaat kedua, 4 rakaat, masuk rakaat kedua tambah 2 lagi. Nak ngaji apa? Masuk rakaat ketiga, maknanya hutang 3 rakaat. Nanti imam salam tambah 3. Itulah masbuk solat. Kejap je boleh faham. Muafiq, imam takbir dia takbir, nanti imam salam dia salam. Muafiq solat. Senang
Habis yang mengaji panjang-panjang ni apa ni? Mengaji panjang-panjang ni muafiq rakaat dengan masbuk rakaat. Macam mana? Dia dekat bawah tu. Kadang-kadang dia tu masbuk, kadang-kadang dia tu muafiq solat tapi masbuk rakaat. Muafiq solat masbuk rakaat. Kadang-kadang dia muafiq rakaat tapi masbuk solat. Mari kita baca apa bendanya. Ta'rif muafiq masbuk. Ta'rif muafiq masbuk. Muafiq maksudnya, muafiq apa ni? Dia punya dobek dia muafiq rakaat. Masbuk je lagi pun masbuk rakaat. Bukan muafiq solat bukan. Maknanya muafiq solat mungkin juga dia masbuk rakaat. Muafiq solat ni mungkin masbuk rakaat. Tapi dia maksudnya apa maksud muafiq solat? Maksudnya dia tak kena tambah rakaat, tapi dia masbuk. Masbuk tu dekat rakaat. Mari kita baca takrif. Muafiq rakaat maksudnya ialah seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri imamnya. Di mana ia sempat berjemaah dengan imam. Ulang balik. Ulang balik sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Fatihah hingga tamat. Stop kat situ dulu. Panjang bab ni. Banyak perkara yang memeningkan. Kita stop dekat situ dulu. Ya. Pertama, maksud muafiq seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam. Kita tukar ayat yang mudah. Maksud muafiq adalah makmum yang sempat berjemaah dengan imam. Makmum yang masuk sembahyang. Tu ayat lebih senang sebab yang masuk sembahyang. Itu maksud sempat berjemaah dengan imam. Masuk sembahyang. Baru masuk ni, masuk sembahyang. Semasa berdiri. Masa sembahyang tu imam dia berdiri. Berdiri. Qiyam. Dia pun berdiri lah. Maksud berdiri tu bukan yang tidak lah. Berdiri qiyam. Yang baca Fatihah, yang baca surah tu. Berdiri. Qiyam. Masih dia masuk sembahyang. Di mana ia sempat berjemaah. Ni tak ada. Ia sempat berjemaah tu tak ada. Tak ada. Di mana yang dia berdiri dengan imam tadi tu, dia masuk kan, imam berdiri, dia pun berdiri kan, dia masuk sembahyang tadi. Dia masuk tadi sekadar masa yang membolehkan, bukan baca, membolehkan. Bukan baca. Kalau kata baca lain, sekadar masa yang ia membaca Fatihah, bukan. Yang membolehkan ia membaca surah Fatihah hingga tamat. Sah. Nak senangkan senangkan je ni. Yang membolehkan ia membaca sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Fatihah. Dia ada masa untuk baca Fatihah. Berdiri dengan imam tu dia ada masa. Bukan dia baca Fatihah. Kat sini ramai orang bertukar. Bukan baca Fatihah, ada masa baca Fatihah. Walaupun dia tak baca Fatihah, janji dapat masa. Itulah dia muafiq. Jadi sehingga mana? Masa tu dapat banyak mana? Masa tu dia dapat masa berdiri imam. Bila sahabat berdiri, dia punya maksimum je 5 rukuk lah. Situlah nak kira dapat masa kat mana. 5 rukuk, habislah masa tu. Kadar masa. Kita baca sikit lagi. Okay. Masa yang dia baca tu, ada orang baca laju, ada orang baca sambung, ada orang baca sebiji-sebiji, ada orang baca jadi makmum pun berlagu. Ada kita dengar kat sebelah, jadi makmum pun dia berlagu. Ada baca lambat cara bacaan dia, ada baca cepat. Jadi bila kata dia dapat masa, kalau orang baca lambat, masa dia nak kadar masa dia baca Fatihah betul lambatlah, panjanglah. Kalau orang tu baca laju, maka cepatlah kadar masa dia. Soalannya nak ambil kadar masa mana ni? Kadar masa yang pertengahan. Di kalangan uruf, orang ramai tidak berdasarkan kepada bacaan makmum itu, dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imam, tetapi berdasarkan kepada bacaan uruf orang ramai. Kalau tak faham yang atas ni, yang bawah ni apa benda ni? Apa benda kena mengena dengan orang ramai ni? Tak sempat baca Fatihah kan? Bila tak sempat kan masbuk. Ni salah faham ni. Bila tak sempat kan masbuk.
Kalau sempat baca Fatihah kan muafiq. Tak sempat baca Fatihah kan masbuk. Jadi apa kena mengena dengan orang ramai? Apa kena mengena orang ramai dalam ini cerita? Dia salah faham dengan maksud sempat baca Fatihah. Bukan sempat baca Fatihah, dapat masa. Untuk mudah lagi. Untuk mudah lagi. Saya pasang jam, saat, pakat-pakat baca, jangan baca kuat. Baca macam semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu kan baca semayang kan? Tak payahlah kuat-kuat. Baca sendiri-sendiri. Saya nak pasang tu. Kita nak ambil kadar masa tu. Senang lepas ni terus faham. Oh, itulah maksud dia. Ambil kadar masa. Sebab dia kata kadar masa. Kita terus tukar kadar masa tu kepada saat. Lagi senang. Dan kita terus ambil uruf tu apa benda. Dengan saat yang saya kira sekejap lagi. Stopwatch kan? Stopwatch. 1, 2, 3. Oh, nak kira, nak tahu tak? Baca. 1, 2, 3 baca. Siapa dah, baca jangan kuat-kuat kan? Baca macam dalam semayang. Dalam semayang seorang-seorang atau semayang jadi makmum. Bila dah, angkat tangan. Dah, angkat tangan. Ada banyak orang ni. Ni boleh kira uruf tak? Boleh uruf tak banyak ni? Boleh tak? Boleh uruf dah rasanya. Boleh. Uruf. Sebab apa uruf tu maksud apa? Uruf tu maksud kebiasaan orang ramai. Kebiasaan ramai. Dia tak letak dalam 40 orang, 100 orang, 1000 orang. Uruf. Kebiasaan. Kan? Okay? Lepas saya kata 1, 2, 3, bismillah. Auzubillah tak payah. Amin tak payah. 1, 2, 3, bis terus. Okay. Dah. Lin, nun dah bunyi, angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, sana tak nampak. Stop. Tak sampai 30. Dekat-dekat dah. Tapi betul ke tadi? 17. Bapak laju. 17. Okey. Kenapa saya kata dia laju? 18. Tak kisahlah. Kenapa saya kata dia laju? Bajali. Kenapa kata dia laju? Sebab saya tengok orang lain tak angkat lagi. Tapi kalau dia duduk dekat orang Arab, biasa tu. Saya silap orang Arab angkat dulu pada dia. Sebab apa? Uruf ni dia bergantung kepada orang ramai. Kalau orang Arab, dia cakap Arab hari-hari lah. Bila cakap Arab hari-hari, dia perlu ke? Bis. Belum. Kita bis. Sin. Bunyi bis. Ni bunyi macam sod ni. Sebab kita makan sambal belacan. Kalau hari-hari kita makan nasi Arab, kita akan cakap Arab lah. Bila kita cakap Arab, laju lah. Kita, Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Kita terpaksa tekan rah. Sebab nak pedas. Nak bagi hal tu pedas. Sedangkan mereka hari-hari cakap pedas gitu. Jadi tak perlu. Sebab tu kita cakap Melayu ni laju. Orang putih yang baru belajar cakap Melayu, yang dah pandai cakap Melayu, kalau kita cakap laju-laju, dia tak boleh tangkap. Slow, please. Sebab dia jarang-jarang cakap, baru 3-4 bulan setahun cakap. Jadi kadar aruf tu, dia bergantung kepada tempat. Sebab tu dia kata kadar aruf. Di sini, saya nampak tadi 18 saat, Abang Jali, cepat, kerana orang lain tak angkat lagi. Maknanya, dia dikira bukan aruf. Tapi kalau orang Arab, tapi muka dah macam Arab dah. Orang Arab, uruf dah tu. Jadi, apa? What? Okay. Jadi, sekarang ni saya nak cari uruf ni. Uruf. Yang paling lambat, 28 saat. Yang paling banyak 23. Dia bergantung pada kita. Bacaan saat tadi dia bergantung pada kita. Orang yang baca satu hari Quran 100 ayat. Quran dia baca 100 hari 100 ayat. Dengan orang yang baca bulan Ramadan baru ni last baca. Agak-agak kelajuan baca dia berbeza. Orang yang jalan sehari 3 km. Jalan atau jogging. Orang yang tak pernah jogging. Lain. Kelajuan dia tu lain. Jadi ketika nak baca, lidah kita akan gerak tu. Kita nak letak, nak parking lidah tu dekat makhrajnya. Kelajuan tu bergantung kepada kita guna dia tu.
guna untuk cakap bahasa tu berapa banyak kali. Kalau kita berjuta-juta kali dah, kita parking dot dia kat mana, kita parking ha kat mana, kita parking ha kat mana, kita parking kat mana, parking. Faham? Parking kat mana kita dah tahu dah. Sebab kita juta-juta perkataan, malah bilion kataan kot dah bercakap. Tapi kalau kurang, dia cuma cakap dalam 1 juta perkataan bahasa itu saja, tak sama dengan 1 bilion. Ya ke orang cakap 1 bilion? Macam banyak Tapi kita ni kerja bercakap aja. Jadi mungkin lah. Tak pernah kira pun. Cuma jadi berbeza. Jadi oleh kerana sembahyang berjemaah, imam makmum dia di kawasan itu, di kawasan atau di negara atau di kawasan itu. Jadi imam tu dia boleh jadi dia ada kaitan dengan makmum, iaitu imam boleh jadi tinggal, asyik kena tinggal lagi makmum ni dengan imam. Ataupun makmum ni asyik kena tunggu je imam, lambat sungguh. Jadi dia ada kaitan. Sebab tu dia kata uruf orang ramai. Dalam solat jemaah tu uruf orang ramai, sebab dia ada kaitan di antara imam dan makmum tadi, kaitan dia. Dan uruf di tempat lain tak sama uruf di tempat kita. Alright. Jadi kita dah dapat 20, dia sebenarnya dia tak boleh nak kata satu saat yang tertentu. Nak kata 25 sebab ada tempat 21 je. Saya pernah pergi Terengganu. Tanya dia orang 21. Kelantan 21. Banyak tempatnya gitu. Di Selangor 25. Itu uruf dia. Jadi tapi duduk dekat 21 sampai 30. Duduk area tu. Itulah uruf. Ada orang angkat sampai 40-50 saat. Itu kita kata lambat. Kita ambil bab uruf, nak faham bab ni dulu. Jadi bacaan tadi, kadar masa bacaan tadi, itulah uruf. Dia kata kat sini, dia kata tidak berdasarkan kepada bacaan makmum dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imam. Maknanya bukan kita nak tengok kelajuan imam, bukan nak tengok kelajuan makmum. Bukan tengok imam lambat mana, makmum lambat, tidak. Tengok uruf. Okey. Kalau imam baca Fatihah seminit, tetap juga makmum baca Fatihah seminit. Tapi imam seorang baca Fatihah seminit, makmum seorang baca Fatihah seminit juga. Tapi ada 98 orang lagi baca Fatihah 27 saat, maka 27 saat uruf. Bukan imam, bukan makmum. Okey. Jadi ini kita nak faham aja, sebab nanti semayang tak payah tengok saat. Ni cuma anggaran. Sebab tu kita kata dia tak ada satu saat yang tepat, sebab dia bukannya kena tengok jam. Dia uruf. Bila uruf dia ikut kita punya zon kita. Sebab dalam semayang nanti tak tengok jam pun. Jadi kenapa kita nak kira saat? Untuk faham dulu. Lepas dah faham, tak payahlah pakai. Dan kita lepas kita faham, kita tahu dah muafiq ke masbuk, atau kita tahu dah ini bacaan uruf ataupun lambat ataupun cepat. Dengan kita cuma menunggu aja. Dah tahu dah. Tak perlu nak tengok jam. Ini untuk faham aja dulu. Okey, kita dapat. Saya nak ambil berapa faham? 25 lah. Rasa nak ambil 25 sebab 27, 28 tadi ada seorang dua kat sini. Tapi 25 tu banyak juga. 25 Okey. Ini pun boleh berubah 21 sampai 30, malah 21 sampai 40 pun boleh kalau nak berubah. Yang penting nak faham konsep dulu. Lepas tu bab tu kita cerita kemudian. Kita ambil 25. Jadi kita tukar ayat ni kepada bahasa moden sikit. Maksud muafiq adalah makmum yang baru masuk semayang dengan imam. Bahasa moden tu. Makmum baru masuk semayang dengan maksud imam dah berdiri dah semayang, dah takbir, makmum masuk semayang. Okey? Makmum masuk, Allahu Akbar. Bermula Allahu Akbar, jam saat berjalan. 1, 2, 3. Imam buat apa, makmum buat apa, tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Dia nak buat apa dia buat? Dia baca doa iftitah, tak ada cerita dia. Makmum tak ada janji imam takbir, makmum takbir. Imam takbir, lepas tu lama sikit makmum takbir. Maka imam tak ada masalah makmum ni. Maka bila makmum takbir, ketika itu berdiri, qiyam. Maka saat berjalan. Berjalan sampai 25 saat. Masuk saat yang ke-26, maka makmum tadi muafiq. Tu je. Fatihah, bukan. Imam tak baca Fatihah, tak ada kena-mengena dengan imam baca Fatihah, tak ada kena-mengena dengan makmum baca Fatihah ataupun tidak. Tak ada kena-mengena pun.
Tak ada kena-mengena langsung dengan makmum tadi baca Fatihah. Yang kena-mengena kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, yang ramai orang baca, kadar masa, nak ambil masa. Bukan nak ambil Fatihah, nak ambil masa je. Dalam menentukan status. Memang makmum kena baca Fatihah, itu bab lain. Okey, jadi bila kan macam tu, makmum tadi pun masuk-masuk saat berjalan. Imam dah sembahyang ni, makmum masuk saat berjalan. Ketika saat tu 18, makmum imam rukuk, makmum tadi masbuk automatik. Makmum tu automatik jadi masbuk. Imam rukuk, makmum tu jadi masbuk. Makmum tadi tanyalah dulu dia baca Fatihah habis ke tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Tidak ada kena-mengena dengan bacaan Fatihah imam atau bacaan Fatihah makmum. Dia ada kena-mengena dengan kadar masa. Bila kita dah ambil kadar masa tu, kita dah letak 25 saat, dah habis dah Fatihah dah. Tak payah, tak tepi dah. Fatihah tu cuma nak bagi tahu kadar masa je. Jadi saya bagi contoh, kalau dapat jawab ni baru faham. Kalau okey. Bukan. Kalau imam takbir, tak kisahlah dah takbir ihram. Makmum takbir. Setelah 18 saat, imam rukuk. Setelah 18 saat, makmum pun habis baca Fatihah. Makmum habis baca Fatihah 18 saat. Imam rukuk. Makmum rukuk. Makmum tadi muafiq ke masbuk? Masbuk. Faham tu? Makmum tu dah baca Fatihah sampai habis, tak ada kena-mengena dengan baca Fatihah. Status dia masbuk. Status masbuk. Habis dia dah habis baca, dia baca cepat, siapa suruh? Habis kalau dia baca lambat, bukan baca lambat, kalau dia baca normal, uruf, dia tak sempat habis. Lepas tak sempat habis, rukuk. Rukuk, dapat tamakninah, rukuk dengan imam, dapat rakaat. Habis bakinya imam tanggung. Habis tadi imam tak tanggung apalah, sebab dia baca habis. Tapi status dia tetap masbuk. Nak bagi faham, masbuk, muafiq, tak ada kena-mengena dengan makmum tadi baca Fatihah ataupun tidak. Tak ada kena-mengena langsung. Dia hanya kena-mengena dengan masa yang makmum tadi dapat. Jadi kita cuba tengok luas sikit, rupa-rupanya masbuk muafiq ni, dalam keadaan imam sembahyang, makmum masuk, makmum ada kadar masa. Okey, satu lagi, contoh. Imam baca waladdallin, amin. Imam takbir, makmum takbir. Okey. Imam takbir, makmum takbir. Masih jalan. Imam tak baca doa iftitah. Suka hati dia lah. Terus bismillah lah. Imam tadi. Takbir terus bismillah. Makmum, imam takbir terus. Oh, bagus ni makmum ni. Waladdallin, amin, imam rukuk. Makmum tu muafiq ke masuk? Imam baca Fatihah tu berlagu lah pastinya lah. Tak bismillah pun tak ada. Cuma dia tak baca doa iftitah je. Muafiq. Takbir sekali lah. Imam takbir, dia takbir terus. Lepas tu imam baca Fatihah macam biasalah, baca lagu tu lah. Kemudian imam waladdallin, amin, imam pun Allahu Akbar, Allah. Makmum ni sudah. Muafiq ke masuk? Tak, kalau kita ambil takrif makmum yang tak sempat baca Fatihah, dia masuk lah. Tapi kalau kita ambil takrif yang betul, tu tak ada salah tu. Takrif yang betul, makmum yang dapat kadar masa tadi 25 saat tadi, maka dia muafiq. Okey, dia bagi tahu kat bawah ni, apabila dia tu muafiq, dia wajib ikut peraturan muafiq. Masbuk. Okey, betul. Saya cakap balik. Itu kalau imam tadi dia baca berlagunya. Imam Arab lah sekali. Memang laju lah. Ini berlaku. Dekat tempat lama saya berlaku. Berlaku ni. Imam Arab baca laju. Rakaat 3, rakaat 4. Bapak laju. Semayang Zuhur Asar laju 17 saat dah rukuk dah. Okey. Imam baca laju. Yang Fatihah tadi kan imam baca berlagu saya cakap kan. Ini tak, bukan berlagu. Dia tak baca berlagu. Dia baca macam biasa. Dia baca macam biasa. Ataupun solat Zuhur Asar pun boleh jadi juga. Sebab tak ada bunyi. Okey. Baru 18 saat imam amin rukuk. Makmum tadi imam takbir, makmum takbir. Muafiq ke masuk makmum tadi? Masbuk. Tak dapat. Bila masbuk, makmum kena ikut peraturan masbuk. Okey, tengok apa dia kat bawah ni. Kalaulah yang kita baca tadi, mana tadi? Okey. Kalaulah
makmum tu muafiq, dia kena ikut peraturan muafiq. Kalau makmum tu masbuk, dia ikut peraturan masbuk. Peraturan ni mudah je. Muafiq wajib habiskan Fatihah. Masbuk macam mana nak ayat ni? Wajib tak habiskan Fatihah. Macam pelik pula bunyi ayat ni. Wajib tak habiskan Fatihah. Boleh juga kan? Wajib tak habiskan Fatihah. Wajib tak habiskan. Dah masbuk, wajib tak habiskan lah. Betul tak? Muafiq wajib habiskan Fatihah. Masbuk? Tak wajib tu yang tak syok dengar. Boleh. Tak wajib habiskan Fatihah. Tak syok. Saya suka guna perkataan ni. Wajib tak habiskan Fatihah. Boleh fikir tak? Kalau dalam masalah semayang, kadang-kadang haram, kadang-kadang batal, kadang tak parah kan? Dia wajib dalam semayang nanti juga. Wajib dalam semayang, dia kadang-kadang haram, berdosa, kadang-kadang batal. Itu maksud wajib. Kalau tak buat, kadang-kadang tak dapat rakaat. Itu maksud wajib tu. Jadi janganlah pakai wajib syarak tu. Wajib semayang ni. Wajib tak habiskan Fatihah. Wajib tak habiskan Fatihah. Boleh tak? Baru nampak tegas. Kalau kata tak wajib habiskan Fatihah, tak tegas. Kalau tak wajib habiskan Fatihah, tapi aku nak habiskan juga. Macam mana? Tak wajib. Sebab tu dia tak tegas. Memang faham boleh, tapi dia tak tegas. Itu yang boleh salah faham dengan ayat tak wajib habiskan Fatihah. Aku tinggal lin aja. Waladdah. Lin je tinggal. Imam Allahu Akbar. Tak wajib habiskan Fatihah, tapi lin aja pun. Dia pun lin. Lepas tu baru nak imam sami Allahu liman hamidah. Dapat rakaat tak? Tak dapat. Sebab tu kata kalau tak wajib betul, tapi tak kemah. Bukan tak kemah. Kita nak cakap betul-betul ni. Wajib tak habiskan Fatihah. Jadi bunyi pelik lah. Tak boleh habiskan Fatihah. Boleh juga. Tak boleh habiskan Fatihah. Jangan habiskan Fatihah. Paling sedap sekali, wajib tak habiskan Fatihah. Apa benda kau bercakap ni? Wajib tak habiskan. Wajib. Tak boleh lah. Tak boleh kan? Tak boleh habiskan Fatihah. Tak boleh. Habis kalau dia habiskan juga sehingga selisih, tu panjang lah. Dapat, tak batal lagi. Belum batal lagi. Maksudnya kalau dia selisih dengan imam, tak dapat rakaat, tapi tak batal lagi. Tu panjang lah bab tu nanti lah. Cuma tak panjang sangat bab tu. Jadi cuma nak bagi tahu sekat tu dulu. Tak masuk lagi ni, tak masuk lagi bab. Baru awal-awal ni. Jadi itu kalau dia muafiq. Jadi kalau dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Dengan maksud kalau tak habiskan Fatihah, rukuk batal. Itu maksud dia. Tapi kalau masbuk, dia wajib tak habiskan Fatihah. Jika dia habiskan juga dan dia tak dapat rukuk dengan imam, tak batal. Cuma tak dapat rakaat. Batal akan batal juga nanti, tapi permulaan tu tak batal lagi. Setelah dua rukun. Masuk rukun yang ketiga. 2.1 rukun. Nah tu bab tu nanti dulu. Jadi kalau dia tu status muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Yang dia wajib habiskan Fatihah pula terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua pula. Tu kata complicated bab ni. Nampak je. Nipis. Nipis. Very complicated. Very technical. Jika dia muafiq, terbahagi kepada dua pula. Satu, bila dia muafiq, peraturan muafiq adalah habiskan Fatihah dan rukuk i'tidal kejar imam. Itu maksud kalau dia muafiq. Dan muafiq juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, jika dia nak habiskan Fatihah tu mesti kena tinggal. Berapa banyak nak kena tinggal dengan imam? Berapa rukun? Satu tu 2 rukun saja. Satu lagi 3 rukun panjang. 2 rukun ni tak kira pendek panjang. Jika dia lambat itu yang diiktiraf syarak. Lambat yang diiktiraf syarak. Terlupa tu iktiraf, syarak iktiraf. Kalau terlupa, imam dah rukuk, alamak aku tak wajib Fatihah lagi. Aku ni muafiq, kena habiskan. Jadi kena nak habiskan ni, imam dah pergi ni. Rukuk i'tidal ni. Nak sujud dan apa semua dah. Dia kena habiskan juga. Mesti wajib habiskan makmum. Sebab dia muafiq. Oleh kerana dia berangan tu dia iktiraf syarak sebagai lupa. Maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Sebab dia tak baca, dia lambat tadi. Syarak mengiktiraf. Syarak mengiktiraf tu ada dalam tu nanti. Ada 8 perkara. Dia akan bincang nanti.
Ada yang syarat tak iktiraf. Syarat tak iktiraf. Bila syarat tak iktiraf, dia hanya dimaafkan ataupun dibenarkan ketinggalan 2 rukun saja. Bukan rukun panjang, rukun pendek, 2 rukun. Iaitu rukuk dengan i'tidal aja. Imam turun sujud, batal dia. Sebab dia tak baca Fatihah, dia lambat tadi, tak iktiraf. Antara tak iktiraf saja-saja. Kenapa tak baca? Saja. Tahu nak kena wajib baca. Nanti relax lu. Saja je. Tiba-tiba imam rukuk. Allah, dia tak maaf 3 rukun panjang. Dia hanya maaf 2 rukun, iaitu rukuk dengan i'tidal. Imam turun, dia tak rukuk lagi. Imam turun bergerak untuk sujud, dia tak rukuk lagi, batal sembahyang dia. Dia kena mufaraqah segera. Sebelum imam nak turun. Tapi kalau yang dia tak baca Fatihah, lambat baca Fatihah tadi, tak sempat baca Fatihah tadi, uzur dia muafiq, uzur yang dia iktiraf ada 8. 5 muktamad, 3 khilaf, maka dia dibenarkan ketinggalan pada imam 3 rukun panjang. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Tu 3 rukun panjang tu. Keseluruhan 5 rukun. Sehingga dia angkat kepala. Angkat kepala nak naik rukun yang ke-6 pula masa tu. Berselisih masa tu. Masa tu baru habis. Lepas 3 rukun panjang. Barulah, tapi jauh tu, baru minit tu berapa saat tu. Rukuk, i'tidal, sujud, bangun, angkat kepala. Maka dimaafkan. Baca lama ni, dimaaf, lama. Lepas tu, imam sujud yang kedua, dia rukuk. Kejar imam, no problem. Dimaaf. Sebab dia tak baca Fatihah tadi, ataupun tak sempat habis Fatihah tadi, dalam keadaan muafiq, yang dia iktiraf syarak. Kalau tak iktiraf, antara tak iktiraf, was-was. Nanti dia akan masuk buat tu. Was-was, duduk gagap-gagap tu kan. Kalau gagap, iktiraf. Gagap iktiraf, dia akan masuk buat tu nanti. Allah. Tak boleh sambung lagi ni, takut pening lagi. Tak, kena stop dulu. Silap-silap kena ulang balik apa-apa ni. Okey, itu sungguh. Duduk Muafiq masbuk. Lah kali keluar-keluar mabuk. Okey, satu lagi sekejap sebelum tu. Dia ada khilaf sikit. Khilaf. Yang kata tadi uruf kan? Uruf ni pendapat mu'tamad. Pendapat Imam Zarkashi, pendapat dhaif mazhab Syafi'i, dia bukan ikut uruf. Dia ikut bacaan diri dia. Uruf diri dia. Bukan bacaan uruf. Uruf bukan bacaan uruf ramai, tapi yang ambil 27 saat tu diri dia. Jika dia baca, uruf dia baca 20 saat. Uruf dia baca 20 saat. Tiba-tiba dia dapat dengan imam 17 saat, dia masbuk lah. Kalau dapat dengan imam 20 saat, dia muafiq. Sedangkan kalau kita ambil uruf 27. Kalau ambil pendapat mu'tamad uruf, jika dia dapat 20 saat, masbuk. Faham tak? Kelaju sangat. Saya ulang balik. Jika ambil pendapat Imam Zarkashi, pendapat dhaif, ikut diri dia test banyak kali, 20 saat aja. Maka urufnya 20 saat. Ketika dia sembahyang, dia dapat dengan imam 17 saat, betul rukuk. Maka dia masbuk. Pastilah. Okay. Jika dia dapat dengan imam 21 saat, baru imam rukuk, dia muafiq. Kalau kita ambil diri dia sebagai uruf tadi. Kalau ambil pendapat mu'tamad, bukan diri dia. Ambil orang, maka 27. Dia orang yang sama juga. Dia baca uruf dia, tetap 20 juga. Tapi dia ambil pendapat mu'tamad. Itu yang kita kena ambil sebenarnya. Maka pendapat mu'tamad 27. Dia dapat 21 saat, imam rukuk. Maka dia adalah masbuk. Dia bukan muafiq. Dia adalah masbuk, dia bukan muafiq. Sebab pendapat mu'tamad ikut uruf, bukan ikut dia. Tapi kalau aku ni, habis aku baca ni, aku boleh habis baca. Walaupun habis baca, tetap juga dia masbuk. Kena ikut uruf. Itu khilaf. Masbuk. Berhenti kat masbuk. Jangan mabuk dah. Ya Allah. Berhenti kat masbuk. Mana masbuk tadi? Kalaulah soalan untuk dipikir-pikir, balik ni fikir soalan ni. Kalau nak jawab sekarang jawab lah. Kalaulah pada tahiyat awal, imam baca laju. Tahiyat. Dahlah imam depan pada imam kan. Allahu Akbar, at-tahiyat terus. Imam. Dahlah tu baca laju pula, at-tahiyatul mubarakah. Ataupun dia baca tahiyat pendek. Ingat lagi tak tahiyat pendek? Tahiyat yang wajib. Tahiyat yang rukun saja, bukan campur sunat-sunat. Ingat
At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Makmum tadi ni untuk fikir kat rumah, bukan nak jawab. Makmum tadi dia baca macam biasa, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Pastinya tak sempat. Baru asyhadu Allah je, imam dah bangun. Dia pun habiskan juga. Asyhadu alla ilaha, dia habiskan juga. Sebenarnya habiskan ke tidak? Tak nak jawab, nanti akan datang. Jawab, tanya. Banyak soalan sebenarnya, nanti semua kena tanya. Kalau tak tanya, saya tak jawab. Apalah, dia habiskan. Asyhadu alla, imam dah berdiri lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, bukan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Imam dah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rakaat ketiga lah. Mungkin dah 3 ayat dah kot. Maliki yaumiddin, dia baru naik. Dia naik di bismillah, imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah. Siratal ladzi, dia baru maliki yaumiddin. Waladdallin, dia baru ihdinas sirat. Imam Allahu akbar. Dia muafiq ke masbuk? Kalau dia masbuk, dia kena rukuk, jangan habiskan Fatihah walaupun rakaat ketiga. Kalau dia muafiq, dia kena habiskan Fatihah dan dimaafkan 3 rukun banyak atau 2 rukun, bergantung pada dimaafkan ke tidak kesalahan tadi. Mana satu? Entah. Faham tak? Soalan. Faham soalan dulu. Jawapan tak faham tak apa. Soalan tu faham tak? Faham tak? Jawapan tak apa. Janji faham soalan. Sebab imam baca laju, dia baca lambat. Lepas tu dia baca juga sampai habis, menyebabkan imam dah ihdinas sirah, dia baru sampai naik atas rakaat ketiga. Bila dia baru ihdinas sirah, imam dah rukuk. Sekarang ni dia muafiq ke masbuk? Jika dia muafiq, dia biarlah imam rukuk i'tidal, aku maaf 3 rukun panjang. Contohlah, aku kena habiskan Fatihah. Jika dia masbuk, dia kena rukuk. Tanpa habiskan Fatihah, imam tangguh. Mana satu? Wallahu a'lam. Sudah yang